Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini 27 hari bulan 2 2021. Saya baru saja selesai riadah kami setiap pagi. Tapi kali ini dalam kereta sebab di taman terlalu ramai orang. Jadi kita bersiaran dalam kereta sajalah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya hari ini nak berkongsi tentang sesuatu yang sering kita lakukan setiap detik, setiap masa, setiap ketika yang menjadikan kita siapa, iaitu saya akan berkongsi tentang sikap kita. Sikap kita adalah pemikiran kita. Ia adalah mencerminkan bagaimana kita berfikir. Sikap tidak pernah mutlak, sentiasa boleh berubah selagi kita boleh berubah cara berfikir. Maka kalau kita nak mengubah sikap orang yang kita sayangi, anak-anak, isteri, maka ubah dan ajak dia berfikir berbeza. Jangan sekali-kali kita membentak, minta dia ubah sikap, sebab dia tidak pernah berlaku selagi dia tidak berubah cara berfikirnya. Jadi saya berkata sekarang, kita atau sikap kita adalah otak kita. Begitu juga lembu. Lembu juga makan, menjaga dirinya, melindungi dirinya, berteduh, bernapas, berjaga, tidur, dikawal oleh otaknya macam manusia. Tapi manusia ni ada otak yang lebih kompleks, anugerah Tuhan. Manusia boleh merancang, berangan-angan, merancang masa depan, melihat ke belakang sejarah hidupnya, boleh mencipta emosi dan mencipta segala-galanya termasuk alasan dan ciptaannya seperti yang kita nikmati sekarang, ciptaan manusia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, lembu tidak pernah sama sekali akan jadi manusia sebab dia tidak ada pemikiran yang kompleks itu. Tapi manusia, tuan-tuan, boleh jadi lembu kalau tidak pernah merancang masa depan, tidak pernah merasakan perasaan orang, tidak pernah berilusi dan sebagainya. Jadi otak manusia ni sangat istimewa. Saya ingin berkongsi tentang otak manusia kita ni. Saya suka katakan otak manusia ni terbagi berdua, iaitu otak sedar dan otak tidak sedar. Orang selalu sebut conscious mind dan subconscious mind. Dua lah yang penting, banyak lagi. Untuk tujuan ini saya sebut dua je. Apa itu otak sedar? Otak sedar adalah IQ lah, intellectual quotient. Kebolehan manusia berfikir, mengatasi masalah, menghurai, merungkai segala permasalahan hidup berdasarkan ilmu dan pengetahuannya. Saya pernah sebut, kalau tak tahu tak boleh kita selesaikan. Dulu saya pernah sebut juga, kalau masalah matematik, kalau tak tahu formulanya sampai sudah tak boleh selesai. Itu IQ. Malah IQ ni adalah cara berfikirnya, critical thinkingnya, logical thinkingnya. Macam saya sebut tadi, kita adalah pemikiran kita. Itu logical level kita. Jadi tuan-tuan, IQ ini sesuatu yang kita sangat sedar, dan apa yang kita mahu, apa yang kita suka dan sebagainya. Tetapi pada masa sama, kita ada mindas para sedar. Sebenarnya tuan-tuan, mindas para sedar inilah siapa kita. Ia adalah cara berfikir yang berdasarkan kelaziman, norma hidup, kebiasaan, program yang biasa kita lakukan. Ia ada satu comfort zone yang kita suka. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang tua-tua jarang suka berubah sebab dia dalam comfort zone. Dia tidak sesekali mahu melakukan sesuatu yang baru yang tak pernah dilakukannya, kecuali orang muda. Begitu juga orang tua-tua, macam saya lah. Makan hanya yang kita suka makan, pakai yang kita suka pakai, bersembang dengan orang yang biasa itu bersembang. Itu
itu adalah pemikiran separa sedar. Malah pemikiran separa sedar ini adalah tentang kepercayaan kita, yang kita suka, yang kita mahu. Dia ada rutin, habitual. Jadi manusia itu adalah habitual sifatnya. Tetapi lebih jauh daripada itu, pemikiran separa sedar ini adalah apa yang dikatakan preserver of balance. Bagaimana diri kita dikawal oleh otak kita. Kita tidak pernah tahu bila masa kita harus menghadamkan makanan kita. Kita tidak pernah peduli bagaimana kita menggunakan enzim untuk menghancurkan makanan. Kita tidak pernah peduli macam mana janggut tumbuh sendirinya. Pernahkah tuan-tuan merancang untuk tumbuh janggut? Tidak. Semua dilakukan secara sedar. Malah kita tak pernah tahu bagaimana kita mengecilkan mata hitam kita dalam keadaan terik. Semuanya ada secara sedar. Jadi segala-galanya itu dikawal oleh otak kita. Termasuklah bila kita kena infection, hormon-hormon akan bekerja melawan penyakit itu. Kalau tak mampu, kita terpaksa bantu daripada ubat luar untuk melawan penyakit. Itu adalah pemikiran separa sedar kita. Tapi tuan-tuan, apa itu pemikiran separa sedar? Yang lebih penting adalah sikap kita. Saya beri satu analogi. Pertama, kita adalah separa sedar kita, iaitu sikap kita. Bagaimana dia berlaku? Pertama sekali adalah tentang sistem representasi kita. Apa yang kita lihat? Tuan-tuan, mata kita melihat segala-galanya sekarang ni. Tapi apa yang kita nampak? Kita nampak benda yang kita suka, yang kita percaya, yang kita mahu. Tuan-tuan, kita dengar macam-macam cerita. Tapi apa yang kita pick up? Tentulah yang kita suka, yang kita mahu, yang kita percaya, yang kita yakin. Tuan-tuan kalau dengar isteri bercakap, yang tuan tak suka, tuan tak tahu je. Mungkin juga kita bercakap. Kalau isteri tak suka, dia tak tahu je. Itu maksudnya. Jadi, dia mempengaruhi kita. Dan seterusnya, body language. Bagaimana kita orang beraksi. Ada kita tak peduli, ada kita sangat peduli. Keduanya pasal metamodal kita. Kita adalah satu yang kita sering padam. Macam-macam kita lihat, macam-macam kita dengar, macam-macam kita rasa. Tapi kita padam je. Kita tak peduli pun, tak penting, tak kita hiraukan. Kedua, kita selalu herot, distort, kita ubah. Kita dengar kata A, kita cakap B. Orang cakap B, kita cakap C. Kita ubah berdasarkan apa yang kita suka, percaya dan mahu. Ketiga, kita selalu buat andaian. Ini yang paling bahaya kan. Kita dengar orang tu berjanggut dengan alim, belum tentu lagi kan. Saya ni, belum tentu lagi. Yang ketiga, ada tentang metaprogram kita. Cara mana kita beraksi tentang apa yang kita hadapi. Ada orang dia suka teamwork, ada orang tidak, dia suka kerja seorang-seorang. Ada orang suka persamaan, ada orang tidak, dia cakap perbezaan saja. Dia selalu bercakap tentang dia tahu lebih pada orang. Ada orang dia moving toward, dia hadap masalah tu. Ada orang lari masalah. Inilah metaprogram. Ketiga, empat tuan-tuan, bagaimana separa sedar mempengaruhi sikap kita tentang kepercayaan. Kepercayaan kita adalah pedoman, rujukan dan panduan bagaimana kita bertindak. Tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan nak bertindak kalau tidak ada kepercayaan itu? Jadi kita perlu kepercayaan. Malah kepercayaan itu akan membina bagaimana kita membuat attitude, bagaimana kita membina sistem nilai kita. Itu tentang kepercayaan. Seterusnya, apa lagi yang menyebab kita membina sikap kita? Ia adalah emosi kita. Emosi, saya dah cakap dulu, kita cipta. Bukan datang, tapi kita cipta. Kita cipta emosi berlapang dada, ceria, maka cerialah kita. Jadi, akhir sekali, semua ini, saya pun terlupa ingatnya ni, membina bagaimana sikap kita. Ini adalah kelaziman yang biasa kita lakukan, kita percaya, apa kita yakin, membentuk sikap kita. Tuan-tuan dan puan-puan lah, sikap tidak pernah minda sedar. Tuan-tuan tidak pernah mandi berfikir. Tuan-tuan mandi berdasarkan kebiasaan. Tuan-tuan dan puan-puan makan tidak pernah tuan-tuan sedar atau dalam keadaan berfikir. Tuan makan yang biasa, bagaimana biasa kan. Kalau biasa makan pakai handset, makan pakai handset lah tuan-tuan. Kalau biasa makan bercakap lah tuan-tuan. Itu dikatakan sikap kita. Ia adalah minda sedar. Apa yang kita lakukan, sesuatu yang keadaan separa sedar. Tuan-tuan salat, sedar ke?
Tidak. Kita lakukan kerana kita dah biasa. Kecuali masa kecil-kecil tu. Macam-macam kita fikir masa semayang ni. Soal puasa begitu juga. Masa kecil tu dalam sedar, macam-macam kita timbangkan, macam-macam kita bayang-bayangkan makan ni. Sekarang tidak lagi. Malah kita sentiasa menunggu bulan puasa. Begitu juga lah perkara-perkara lain. Jadi kita adalah minda separa sedar. Kita tidak pernah dalam keadaan sedar. Kita adalah apa yang biasa kita lakukan. Jadi apa kuncinya? Kita kena bina minda separa sedar itu. Dia mungkin memakan masa, tetapi jika berjaya, itulah sikap kita. Sekian punten saya dan kereta. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah.